Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Selamat datang ke Fifth International Halal Conference INHAC 2021, anjuran Universiti Teknologi Mara UiTM. Pada pagi ini saya ingin membentangkan satu kertas yang bertajuk Usaha Pematuhan Syariah dalam Organisasi Angkatan Tentera Malaysia. Saya Burhanuddin bin Jalal, penulis utama kertas ini, dan juga penulis lain adalah Hassan Albana Muhammad daripada Universiti Pertahanan Islam Malaysia, Siti Arni Bashir dari Universiti Melaya, dan Balisha Muhammad Hasin dari Universiti Teknologi Mara. Jadi pada hari ini saya ingin membincangkan sedikit tentang usaha-usaha yang telah dibuat dalam organisasi ATM, Angkatan ATM itu, dalam usaha untuk pematuhan syariah, khususnya dalam aspek penghayatan Islam itu. Dan kertas ini mengandungi tentang pengenalan, skop dan metodologi, usaha-usaha ke arah pematuhan syariah, dasar pembinaan mental koloni Islam, dan juga perubahan dalam organisasi tentera, dan juga kesimpulan. Secara umumnya, dalam usaha untuk membentuk organisasi tentera yang baik, yang mantap, yang digeruni, kita sewajarnya tahu bahawa untuk memilih formula yang benar-benar berupayaan ataupun cara yang penting untuk ke arah tersebut. Dan satu usaha yang penting adalah tentang nilai keagamaan, spiritual ataupun penghayatan Islam, dan juga tentang pematuhan syariah. Dan organisasi tentera pada umumnya diukur, pembinaan kekuatan yang dapat diukur dari segi daya tembak ataupun firepower, daya tembak dengan kecanggihan alat ataupun persenjataan. Kemudian daya gerak, maneuver power, maknanya daya gerak. Maneuver power itu tentang logistik dan juga tentang bantuan-bantuan kenderaan bantuan, dan juga dari daya duang, maknanya combat power, daya duang combat power, maknanya kesungguhan anggota tentera untuk kekuatan untuk berperang itu, combat power. Dan ketiga-tiga aspek ini penting, dan salah satu yang juga penting adalah tentang spiritual combat power, penghayatan Islam itu dari segi keagamaan spiritual yang perlu dibentuk. Dan salah satu isu penting dalam usaha untuk pematuhan syariah ini dalam konteks organisasi ATM adalah dengan penubuhan KAGAT, penubuhan kod agama tentera yang telah dibuat pada tahun 1985. Jadi maknanya KAGAT diusahakan penubuhannya pada tahun 85, dan hari ini sudah 37 tahun, dan ternyata KAGAT telah berjaya memberikan impak yang besar pada ATM itu. Dari segi pengurusan kekuatan anggotanya, jadi telah memberikan impak yang besar, telah membina anggota yang berwibawa, mempunyai penghayatan nilai Islam dan juga disiplin yang tinggi. Kesan daripada penghayatan Islam yang telah dilakukan oleh KAGAT secara umumnya. Dan perubahan KAGAT ini mungkin satu proses yang panjang, yang telah pun diusahakan oleh pemimpin yang terdahulu, yang telah memberikan komitmen mereka, khususnya Allahyarham Tan Sri Abdul Hamid Zainal Abidin, juga bekas KAGAT yang pertama, juga kemudian diusuli oleh pengarah KAGAT yang kedua itu, Brigadier Jenderal Datuk Haji bin Ahmad, dan juga kemudian disusuli oleh Datuk Seri Jamil Hay, yang telah dibuat kepala KAGAT yang ketiga, dan teruskan oleh kepala KAGAT yang selanjutnya pada hari ini. Jadi KAGAT ditubuhkan pada tahun 85 itu melalui beberapa perbincangan awal. Kertasnya telah pun pengusulan kertas itu dibuat ke Majlis Anggota Tentera pada tahun 84 dalam surat yang ke-238, 29 November 1984, dan kemudian telah pun melalui beberapa proses perbincangan, kajian awal, dan hanya dapat direalisasikan 2 tahun kemudian setelah melalui beberapa siri perbincangan dan juga mesyuarat-mesyuarat dengan berbagai anggota agensi dan sebagainya. Dan KAGAT ditubuhkan resmi bertahun pada 86 dengan pada mesyuarat ke-249
29 Mac 86. Jadi Kagak ditubuhkan setelah ditunjuk oleh Majlis Angkutan Malaysia, dimusuhkan oleh Menteri Pertahanan pada waktu itulah, iaitu Datuk Seri Tun Mahathir Mohamad. Baik. Itu peringkat awal tentang penubuhan Kagak, dan Kagak ditubuhkan pada asalnya lah ke arah penubuhan Kagak itu ialah untuk merancang, menyeras dan melaksanakan usaha-usaha dakwah Islamiah dan penghayatan Islam pada semua pegawai dan tentera Malaysia. Jadi maknanya pada peringkat awal itu ada terdapat kekangan. Jadi sebelum itu ada juga anggota agama yang bersifat awam, tapi mereka melihat adanya kekangan, maknanya terdapat ketidakbolehan mereka, ada kekangan pelibatan dalam operasi, latihan dan juga sebagainya, dan mereka memikirkan bagaimana pula kalau anggota agama itu juga seperti mereka anggota tentera. Jadi usaha-usaha itulah untuk memberikan menjelaskan pasal usaha-usaha dakwah dan juga penjelasan aspek aktiviti ATM itu dengan lebih mudah dan sebagainya. Ternyata Kagak ditubuhkan dan berjaya memenuhi keperluan tersebut. Baik. Dan ini juga diikuti oleh pelbagai agregasi seperti itu, polis, penjara, SPRM dan sebagainya. Telah usaha-usaha ada menubuhkan bahagian agama masing-masing dalam usaha untuk memantapkan sipil mereka. Baik, jadi Kagak ditubuhkan dan memenuhi keperluan ATM itu dan berusaha banyak segilah, dari aspek keperluan agama, kemudian dari aspek pendidikan akhlak, keteguhan moral, disiplin dan sebagainya. Dan ini berjaya dibuat oleh Kagak, dan sebagai satu penjana, misinya adalah sebagai penjana kecemerlangan dan bangunan organisasi modal insan ATM, dan juga membantu untuk meningkatkan tahap pluralisme ATM itu. Itu penting, dan juga mengukuhkan kerohanian dan kekuatan daya tempur, dipanggil spiritual combat power itu. Baik. Dan banyak objektif umum yang dibuat, dan ternyata Kagak telah berjaya memenuhi keperluan tersebut, dan juga hari ini kita lihat pelbagai perubahan yang positif telah dibuat, dan kesan-kesannya telah ada, dan apa yang terlihat tentang usaha-usaha awal itu terlihat dan peringkat awal itu. Jadi secara kita mengakui bahawa organisasi ATM itu mewarisi organisasi daripada British Army. Okey, jadi banyak peringkat awal itu tahun 80-an itu banyak kita mewarisi banyak daripada British, banyak aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam itu, aktiviti dan juga regimental, regimentalnya, jadi banyak mewarisi dari British. Dan Kagak peringkat awal berusaha untuk memasukkan banyak perkara dan bercanggah dengan Islam. Pertama tentang pengharaman arak dalam ATM itu. Jadi maknanya peringkat awal telah ada kertas untuk memasukkan tentang aktiviti-aktiviti yang bertentangan Islam, khususnya dalam juga tentang pengharaman arak dalam ATM. Dan telah berjaya dan telah berjaya memasukkan aktiviti ini tentang pengharaman, dan tidak ada di MS ATM itu tidak lagi aktiviti yang berteraskan arak dan sebagainya. Kemudian juga tentang meraihkan kejayaan melintasi garisan khatulistiwa. Ini di kalangan TBM misalnya. Jadi ada mereka merayakan kejayaan satu operasi itu. Jika melintasi garisan khatulistiwa, mereka ada aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam. Dan juga tentang pindaan dasar perkahwinan sama anggota juga. Dulu tidak boleh kahwin sama anggota pegawai dengan lain pangkat misalnya. Jadi ini juga satu tradisi yang mewarisi British, officer tidak boleh berkahwin dengan other rank misalnya. Okay? Jadi ATM telah masukkan perkara ini. Pemansuhan acara tepung tawar dalam ATM, pelaksanaan pakaian untuk arat dalam ATM. Jadi benda-benda yang telah dibuat oleh Kagak ternyata telah berjaya, dan ini semua telah memberikan kesan yang positif pada organisasi ATM itu. Jadi kertas ini telah membincangkan, saya harap para peserta dapat membaca kertas ini dan juga membincangkan dengan sebaik mungkin. Baik. Dan juga satu perkara yang penting juga, Kagak telah berjaya mewartakan dasar pembinaan ketahanan mental dan kerohanian Islam dalam ATM itu, di mana anggota ATM pada hari ini perlu menjadi latihan bersifat keagamaan, aktiviti keagamaan sebanyak tidak kurang 85 jam setahun. Jadi membolehkan mereka menumpukan perhatian mereka dan mendalami pendidikan Islam dari tahun ke tahun. Jadi ini
Jadi maknanya mereka kurang-kurangnya mereka berkhidmat dalam 30 tahun dari ATM itu, mereka telah didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang bersifat wajib dan ada latihan khusus dan sebagainya. Jadi ini semua memberikan kesan impak yang besar pada ATM dan ternyata telah memberikan pilihan awal untuk ATM ini, dan anggota peserta telah pun melalui latihan perangkum pendidikan fardu ain, fardu kifayah, pengertian jihad, akhlak Islamiah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga tentang tasawuf Islam itu. Jadi banyak aktiviti dan juga penerbitan-penerbitan dibuat kepada anggota tentera, dibekalkan kepada mereka untuk membacanya dan juga penghatinya. Jadi kertas ini sikit sebanyak telah memberikan satu usaha awal, peredahan usaha awal, kagat untuk membantu ATM ke arah pemantauan syariah. Jadi ternyata pada hari ini kagat telah pun berusia 36 tahun dan telah memberikan kesan yang besar kepada penghayatan Islam dalam ATM. Jadi saya harap kertas ini dapat memberikan satu penerangan awal pada para peserta conference ini dalam usaha untuk memahami tentang usaha-usaha ke arah Islamiah dalam ATM itu. Terima kasih atas saudara yang memberikan tumpuan pada saya pada pagi ini. Jadi terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.